Salam sejahtera dan selamat datang ke video kami yang bertajuk Sejarah Pendidikan di Malaysia. Video ini akan membincangkan bagaimana pendidikan di Malaysia telah berkembang melalui 4 fasa utama. Yang pertama ialah pendidikan awal di tanah Melayu. Yang kedua, pendidikan pra-kemerdekaan. Yang ketiga, pendidikan pasca kemerdekaan. Yang keempat, pendidikan kini. Kami akan memberi tumpuan kepada 3 aspek utama, iaitu silibus pengajaran, strategi pengajaran dan pemudacara, serta kelayakan guru. Selain itu, video ini akan memampangkan temu bual dengan responden untuk mendapatkan pandangan mereka berkaitan perkembangan pendidikan di setiap fasa. Mari kita mulakan. Bagi sistem pendidikan fasa pertama, iaitu pendidikan awal di tanah Melayu pada abad 15 sehingga awal abad 19, saya membuat temu bual dengan Encik Lim Kian Siong. Beliau merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional di SMJK Katolik Petaling Jaya. Pengalaman pengajaran beliau adalah selama 15 tahun. Tentang silibus pengajaran pada zaman tersebut, saya bertanya Encik Lim apakah bentuk silibus atau kandungan yang diajarkan di institusi pendidikan pada masa itu. Berdasarkan Encik Lim, kandungan pendidikan berpusat kepada ilmu agama Islam pada masa tersebut. Silibus merangkumi bacaan Al-Quran, hadis, takwij, fiqh, tauhid, tafsir Al-Quran dan ilmu-ilmu agama lain. Selain itu, terdapat pengajaran dalam bidang tata bahasa Arab, tasawuf dan sejarah Islam. Beberapa institusi turut mengajarkan kemahiran tambahan seperti ilmu takwij, nasyid, mantik dan pengubatan secara Islam. Seterusnya, saya bertanya bagaimanakah pendidikan disampaikan dalam konteks komuniti atau institusi tertentu untuk memahami strategi pengajaran dan pemudacara pada zaman tersebut. Encik Lim berkongsi dengan saya pendidikan pada zaman itu dijalankan di tempat-tempat seperti surau, masjid atau rumah pengajar. Selain itu, sistem pendidikan pondok mula berkembang sebagai institusi terbiak Islam yang lebih sistematik. Kaedah pengajaran termasuk kuliah, penghafalan, pembacaan, menyalin teks dan ulang kaji. Pelajar bebas belajar mengikut kemampuan mereka tanpa sistem kenaikan darjah. Akhirnya, saya bertanya apakah kriteria untuk menjadi seorang guru pada zaman itu. Encik Lim berkata bahawa guru pada zaman itu terdiri daripada imam, ulama atau individu yang cerdik pandai. Mereka sering kali adalah bekas pelajar institusi pendidikan agama dari luar negara seperti Mekah, Aceh atau Patani. Para guru perlu memiliki pengetahuan mendalam dalam berbagai cabang ilmu Islam. Mereka sering diberi gelaran seperti syekh atau ustaz. Seterusnya, bagi sistem pendidikan fasa kedua, iaitu pendidikan pra-kemerdekaan selepas tahun 1940, saya telah menjalankan temu bual dengan Encik Tan Chuan Chen. Beliau merupakan seorang guru matematik tambahan dan ketua setiausaha peperiksaan di SMJK Katolik Petaling Jaya. Beliau mempunyai pengalaman pengajaran selama 25 tahun dalam bidang pendidikan negara kita. Tentang silibus pengajaran pada tahun tersebut, saya bertanya Cikgu Tan bagaimana penjajahan British mempengaruhi silibus pendidikan di Tanah Melayu pada masa ini. Berasaskan Cikgu Tan, penjajahan British telah membawa perubahan besar kepada silibus pendidikan, menjadikannya lebih berasaskan keperluan ekonomi kolonial. Silibus mula menggabungkan subjek akademik seperti bahasa Inggeris, matematik dan sains terutamanya di sekolah Inggeris. Dalam sekolah Melayu, silibus hanya menumpukan kepada kemahiran asas seperti membaca, menulis dan mengira, juga dikenali sebagai 3M, serta subjek pertanian untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di luar bandar. Manakala bagi sekolah vernacular Cina dan Tamil telah menggunakan silibus dari negara asas masing-masing. Ini menekankan aspek budaya, bahasa dan sejarah mereka. Oleh itu, kurikulum yang tidak diselaraskan pada masa ini telah menyebabkan jurang pendidikan antara kaum dan menghalang perpaduan masyarakat.
Seterusnya, saya bertanya, apakah pendekatan pengajaran yang diperkenalkan atau diubah oleh pihak penjajah? Cikgu Tan berkongsi pandangannya dengan saya. Penjajah British memperkenalkan pendekatan pengajaran yang lebih formal berbanding sistem tradisional pondok atau madrasah. Pada masa itu, buku teks diperkenalkan dan penekanan diberikan kepada kaedah hafalan dan latihan bertulis sebagai cara utama pembelajaran di semua jenis sekolah. Dalam sekolah Inggeris, pendekatan pembelajaran dengan lebih berorientasikan akademik dan pengajaran yang dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Inggeris. Manakala bagi sekolah vernacular menggunakan kaedah pengajaran asas tetapi kurang penekanan kepada kreatif dan atau pemikiran kritis. Kaedah pengajaran yang diperkenalkan lebih bertujuan untuk membentuk pekerja yang patuh berbanding individu yang berdikari dan mampu berfikir secara kritikal. Akhirnya saya bertanya Cikgu Tan, apakah kriteria untuk menjadi seorang guru dalam sekolah vernacular atau sekolah yang dikendalikan oleh pihak penjajah? Cikgu Tan berkata bahawa pada masa itu biasanya melalui latihan formal di maktab pengguruan adalah prasyarat untuk menjadi seorang guru. Contohnya maktab pengguruan Sultan Idris SITC yang ditubuhkan pada tahun 1922 untuk melatih guru-guru sekolah Melayu. Tambahan pula, calon guru perlu mempunyai asas pendidikan yang kukuh, biasanya mendapat pendidikan rendah dan menengah. Manakala guru di sekolah vernacular Cina dan Tamil biasanya mendapat latihan tidak formal di kalangan komuniti mereka atau di luar negara seperti China atau India. Guru sekolah Inggeris yang dilatih di bawah sistem penjajah biasanya mempunyai penguasaan bahasa Inggeris yang baik dan dilatih untuk mengajar subjek akademik. Oleh itu, penerangan ini menunjukkan bagaimana pendidikan pada masa ini dikawal oleh penjajah British untuk memenuhi keperluan pendidikan dan masyarakat. Seterusnya, fasa 3 membawa kita ke pendidikan pasca kemerdekaan selepas Akta Pelajaran 1961 yang memperkenalkan sistem pendidikan kebangsaan. Untuk fasa ketiga, saya telah menjemput Cikgu Tan Pei Ding untuk menjawab soalan saya. Beliau merupakan Ketua Panitia Bahasa Cina dan Guru Sejarah untuk SMKP Seri Aman. Beliau mempunyai pengalaman pengajaran selama 30 tahun. Soalan pertama saya untuk Cikgu Tan ialah, bagaimanakah Akta Pendidikan 1961 boleh mengubah atau menyeragamkan sukatan pelajaran di Malaysia? Beliau telah memberi penerangan bahawa selepas laporan Rahman Talib 1960, Akta Pendidikan telah diperkenalkan untuk menyeragamkan sukatan pelajaran di Malaysia. Beberapa perubahan telah dilaksanakan. Ini termasuklah penegasan kepada pendidikan asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Yang kedua, penegasan kepada kurikulum ala Malaysia. Yang ketiga, murid yang sampai tahap pendidikan menengah atas boleh memilih antara dua jurusan, iaitu akademik atau vocational. Dengan ini, peluang melanjutkan persekolahan murid telah tambah, iaitu dari 9 tahun ke 11 tahun. Akta ini diwujudkan untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Pendidikan yang menekankan penguasaan BM sebagai bahasa pengantar utama, penggunaan kurikulum yang sama untuk semua sekolah boleh mewujudkan sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan. Soalan kedua saya ialah, apakah kelayakan baru yang diperkenalkan untuk guru pada era pasca kemerdekaan? Menurut beliau, laporan Rahman Talib 1960 telah mencadangkan agar meningkatkan kemudahan latihan perguruan dan juga menubuhkan bahagian latihan guru bagi melatih guru yang berlainan bidang pengajaran. Menjelang tahun 1981, latihan perguruan telah diubah daripada 2 tahun kepada 3 tahun. Selain itu, guru juga dikehendaki untuk memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Mereka perlu membimbing perkembangan nilai estetika, moral, jasmani, emosi dan
telit untuk setiap pelajar ke tahap yang maksimum. Jemaah Nazir Persekutuan telah wujud dan hal ini akan memastikan keberkesanan pendidikan di setiap sekolah. Guru-guru juga menerima latihan untuk mengatasi masalah kekurangan guru dan guru juga akan mempunyai kelayakan untuk mengajar murid-murid. Soalan terakhir saya ialah, bagaimanakah strategi pengajaran berubah dalam usaha untuk menyesuaikan pelajar kepada keperluan negara yang baru merdeka? Pada pendapat Cikgu Tan, beliau telah memberi penerangan bahawa pihak kerajaan pada masa itu mementingkan integrasi antara kaum. Dan visi ini direalisasikan melalui Laporan Razak 1965 dan Laporan Rahman Talib 1960. Dengan adanya sukatan pelajaran, bahasa pengantar, sistem pendidikan yang sama, ini mampu mengalahkan pengalaman kebudayaan kebangsaan. Bahasa Melayu bukan sahaja digunakan sebagai bahasa ilmu, tetapi ia juga merupakan bahasa perpaduan, maka dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Terdapat satu strategi lain lagi, iaitu mewujudkan sekolah kebangsaan. Murid yang berlainan kaum boleh bergaul antara satu sama lain ketika mereka berada di sekolah. Murid juga perlu belajar mata pelajaran seperti bahasa Malaysia, pengajian Malaysia, dan pendidikan moral dan pendidikan Islam. Hal ini adalah untuk melahirkan individu yang bukan sahaja berilmu pengetahuan, tetapi mereka juga berakhlak mulia dan boleh mempunyai sifat perpaduan sejak mereka kecil. Bagi sistem pendidikan fasa keempat, iaitu pendidikan kini pada abad 21. Saya telah bertemu puas dengan Encik Leong Choi Ming. Beliau merupakan seorang guru disiplin yang mengajar mata pelajaran bahasa Cina di SMJK Yuhua Kajang. Pengalaman pengajarannya merupakan 10 tahun. Sekarang, kita tengok falsafah keempat, iaitu pendidikan kini. Soalan pertama ialah, apakah perbezaan ketara dalam silibus moden berbanding era sebelumnya, terutamanya dari segi pembelajaran abad ke-21? Berdasarkan kandungan temu puas dengan Encik Leong, saya dapat mengetahui silibus pendidikan kini menitik beratkan pendidikan STEM dan pembelajaran digital. Sebelumnya, pendidikan lebih menekankan pelajar menggunakan kaedah hafalan untuk menunjukkan hasil pembelajaran dan menggunakannya dalam peperiksaan. Kini, silibus pendidikan telah banyak mengurangkan kandungan yang perlu dihafal, terutamanya dalam peperiksaan sekolah atau SPM. Pencapaian akademik lebih bergantung kepada tahap perkuasaan pelajar. Oleh itu, silibus pendidikan kini lebih fleksibel berbanding dengan zaman dahulu, dengan fokus mengutamakan pelajar agar mereka lebih bebas untuk meneroka ilmu. Soalan peperiksaan kini juga lebih menitik berat pengalaman kehidupan pelajar. Ini merupakan sesuatu yang jarang berlaku dalam silibus pendidikan terdahulu. Selain itu, Encik Leong juga mengatakan bahawa sistem pendidikan kini menekankan pentafsiran bilik darjah serta pengajaran dan pembelajaran bagi menilai pembelajaran dan perkembangan pelajar secara menyeluruh. Oleh itu, guru memainkan peranan penting untuk memberi panduan pembelajaran dan fokus kepada proses pembelajaran pelajar. Contohnya, pelajar yang tidak mampu menghafal kandungan pembelajaran mungkin mempunyai kelebihan lain seperti kreativiti yang tinggi. Dengan ini, guru perlu membantu pelajar tersebut menggunakan kelebihan ini untuk mencapai maklumat pembelajaran. Soalan kedua ialah, apakah pendekatan pengajaran terkini yang digunakan, seperti pembelajaran perpustakaan belajar atau pembelajaran digital? Pada pandangan Encik Leong, kebanyakan pendekatan pengajaran boleh digunakan sama ada perpustakaan guru atau pelajar. Dalam sistem pendidikan kini, guru digalakkan untuk menggabungkan beberapa kaedah pengajaran secara fleksibel, bukanlah hanya menggunakan satu kaedah. Pendekatan pengajaran perpustakaan guru boleh digunakan semasa mengajar pengetahuan bersifat kualitatif. Contohnya, guru boleh memulakan dengan penjelasan ringkas berkaitan topik tertentu semasa menjalankan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. Encik Leong berkongsi dengan saya,
Kaedah pengajaran yang sering digunakan oleh beliau ialah pembelajaran perpustakaan belajar. Ia memberi tumpuan kepada pelajar. Beliau kerap menggunakan kaedah soal jawab, di mana guru bertanya soalan dan pelajar menjawab. Kaedah ini boleh membantu pelajar memahami dan menganalisis isi pembelajaran. Bagi penggunaan teknologi dalam pengajaran, ia bergantung kepada kemahiran guru dan kerjasama pelajar. Pada pandangan Encik Leong, beliau berpendapat bahawa penggunaan projektor dan komputer selalu dianggap sebagai pembelajaran digital. Tetapi, ia tidak sesuai untuk mencerminkan pembelajaran berasaskan teknologi. Sebenarnya, pembelajaran digital menghendaki pelajar melayari platform pembelajaran digital secara kediri. Namun, disebabkan pelajar tidak dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah, hal ini akan menyebabkan guru tidak dapat melaksanakan aktiviti pembelajaran digital di dalam kelas. Jika pelajar dibenarkan membawa telefon bimbit ke sekolah, masalah pengurusan kelas akan timbul. Hal ini turut mengganggu proses pengajaran. Yang keempat ialah elemen merentas kurikulum, iaitu EMK. Berdasarkan sistem pendidikan semasa, guru perlu mengkaitkan pengajaran dengan unsur nilai tambah. Contohnya, subjek sastera boleh dikaitkan dengan saiz, perniagaan atau moral. Encik Leong berpendapat bahawa jika EMK dilaksanakan dengan baik, ia boleh merangsang pemikiran pelajar secara berkesan. Soalan ketiga ialah, apakah kelayakan minimum untuk menjadi guru pada masa kini? Bagi sekolah swasta, seseorang yang memiliki sijil ijazah sarjana muda boleh menjadi guru di sekolah swasta. Kemudian, pihak sekolah akan menyediakan latihan dalaman iaitu in-house training yang membolehkan guru mengumpul pengalaman melalui latihan pengajaran. Pada pandangan Encik Leong, beliau menganggap latihan seperti ini merupakan cara yang paling berkesan kerana guru dapat memperoleh pengalaman secara langsung. Bagi sekolah kerajaan, seseorang yang ingin menjadi guru harus memiliki sijil ijazah sarjana muda dalam pendidikan atau program diploma Pancasila pendidikan yang diiktiraf oleh pihak kerajaan. Sekarang kami akan membuat perbandingan antara 4 fasa yang telah dibincangkan tadi. Untuk aspek sukatan pelajaran, pendidikan awal lebih fokus kepada agama Islam, manakala sampai zaman pra-kemerdekaan terdapat gabungan antara subjek akademik dan tradisional. Sampai ke era pasca kemerdekaan, kurikulum telah diseragamkan. Untuk zaman sekarang pula, pendidikan lebih mementingkan bidang STEM, digital dan pendidikan secara holistik. Aspek kedua ialah strategi pengajaran. Untuk pendidikan awal, biasanya menjalankan sesi pengajaran di masjid atau madrasah. Sampai zaman pra-kemerdekaan, cara pengajaran menjadi lebih moden, sehingga ke era pasca kemerdekaan, strateginya berubah dengan menggunakan cara komunikasi secara dua hala dan pemikiran secara kritis. Untuk zaman sekarang, pendidik boleh menggunakan strategi seperti alat digital, e-pembelajaran, gamifikasi yang menarik untuk tarik perhatian murid-murid. Yang terakhir ialah kelayakan guru untuk mengajar. Pada pendidikan awal, guru mengajar berdasarkan ilmu agama sendiri. Untuk zaman pra-kemerdekaan, guru akan menjalankan latihan di mata perguruan kolonial. Sehingga ke pasca kemerdekaan, guru yang dilatih akan menerima sijil maktab perguruan. Untuk masa kini pula, seseorang guru perlu mendapat ijazah sarjana muda dalam pendidikan. Kesimpulannya, perkembangan sistem pendidikan di Malaysia mencerminkan perubahan keutamaan sosial, politik dan teknologi sepanjang zaman. Sistem pendidikan berkembang selaras dengan tuntutan masyarakat dan cabaran global. Walaupun pendekatan dan silibus terus berubah, matlamat utama pendidikan di Malaysia kekal untuk melahirkan individu berilmu, berakal dan bersedia menghadapi masa depan. Proses penambahan baikan ini perlu diteruskan untuk memastikan sistem